Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Itu muka surat 5. Bermula hukum akli itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Pertamanya wajib, keduanya mustahil, ketiganya harus. Syukur itu Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, pemberian dia semata, masih beri peluang pada kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dapat kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah, diberi kita kemudahan untuk taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita kesedaran untuk menuntut ilmu, belajar hukum agama, betulkan perjalanan zahir batin kita, batin iman, yakin, sedar ke Allah Ta'ala dan faham makna la ilaha illallah tu. Alhamdulillah. Dan zahir kita menzahirkan taat dalam setiap waktu dan saat. Alhamdulillah, syukur kita diberi kesungguhan, keahluban, minat untuk terus nak belajar. Alhamdulillah, diberi pula kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam majlis yang mulia. Seumpama majlis kita, majlis yang bernama Taman Syurga, untuk mendapat limpah kurnia daripada dia, dan dengan itu bakal mendapat syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan begini, meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman ini. Kata pengarang ni, wajib bagi Allah Ta'ala. Bermula hukum akli itu terbahagi ia atas 3. InsyaAllah kita nak masuk bicara ni, pembahagian dan penjelasan mengenai hukum akal. Dasarnya kita dah bicara itu, hukum ada 3 yang kita dah bicara di awal kitab. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Yang terdekat kita bicara ada hukum fardu ain, wajib aini. Fardu ain ada yang fardu ain usuli, furu'i. Furu'i yang terdekat kita bicara ada wajib fardu ain, furu'i yang zati, ada yang aradi. Itu adalah bab hukum syarak. Ada 5 hukum syarak yang asas yang kita biasa dengar. Itulah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak dikatakan hukum syarak melainkan 5 tu. Pasal 5 ni adalah hukum yang telah diproses oleh para ulama dengan istilah wajib, sunat, haram, makruh, harus tu. Ambil faham daripada seluruh intipati Al-Quran dan Hadis. Dengan Quran dan Hadis, macam mana nak keluarkan hukum dia, nak ambil faham tu. Yang keluar hukum syarak, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Medan dia ilmu fiqh.
Dipanggil hukum syarak pasal yang memutuskan keputusan tersebut nak jadi wajib, sunat, haram, makruh, harus adalah asy-syari'. Itulah Allah hakikinya, wasilahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penditil dan penghurainya para ulama mujtahidin. Itu dipanggil syari'. Jadi hukum syarak adalah hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala, penjelasan daripada Nabi SAW yang ambil faham hukum tu wajib, sunat, haram, makruh, harus oleh para ulama mujtahidin. Itu yang kita kalau belajar tertib daripada ahli ulama dengan cara yang betul, itu yang kita hanya akan jumpa hukum ni wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kita tak jumpa hukum macam mana yang ada setengah puak tu dia ada wawarkan apa dia, ni hukum apa? Bid'ah. Tak. Bid'ah satu istilah yang belum diproses, dia bahan mentah. Isyarat dalam hadis memang ada, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tapi bid'ah itu hukum apa? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu yang ulama proses dia kan? Satu, kalau ada orang yang nak menggunakan istilah bid'ah yang tu dipakaikan sebagai hukum, maksudnya bodoh dia ni. Siapa bodoh? Dia tak tahu proses hukum nak membuat hukum syarak. Dia ambil hadis dengan bahan mentah tanpa diproses. Itu yang disebut bid'ah tu. Kaedah kita bahkan berlaku ijma' untuk keluar hukum syarak dia mesti wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak kira bab apa. Atau ada pun istilah bid'ah ni, dia satu istilah umum, perkara yang tak ada zaman Rasulullah, yang ada pada zaman lani. Umumnya tak ada harus zaman Rasulullah, ada zaman kita. Sama ada zaman kita ni lah ni moden ni ataupun selepas Rasulullah wafat, yang zaman Rasulullah tak pernah berlaku benda tu, umumnya bid'ah. Ada bid'ah jadi wajib, ada bid'ah jadi sunat, ada bid'ah jadi haram, ada bid'ah jadi makruh, ada bid'ah jadi harus. Nak syarah apa tu? Hukum syarak. Lanjutan belajar fiqh. Yang tu sekadar untuk dapat view kenapa ada hukum syarak 5 tu. Yang menghukum jadi hakim dia adalah Allah, Rasul. Proses mengeluarkan hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus tu para ulama mujtahidin. Tu ayat tu kena perhati. Dia bukan ulama yang biasa-biasa, tapi yang sampai pada tahap mujtahidin yang boleh memproses Al-Quran dan hadis, yang sangat pakar dalam bidang masing-masing. Tak ada ayat Quran yang dalam hafalan yang tertinggal. Jangan saja bacaan biasa, bahkan seluruh wajah-wajah kiraan dan hadis tak ada, hampir tak ada hadis satu pun yang terlucut daripada hafalan mereka. Bahkan hadis dhaif pun semua dalam hafalan mereka. Hadis-hadis dhaif, bukan saja dhaif, yang maudhu', yang palsu, setiap dengan perawi dia, semua adalah hafalan-hafalan mereka. Pula tu mereka mempunyai kepakaran untuk mengistimbat, maksudnya mengeluarkan hukum hakam dengan dah melakukan berbagai proses dengan menggunakan sedaya upaya mungkin. Istilah dalam bahasa Arab disebut dengan bazlul juhdi, telah mempergunakan seluruh keupayaan yang ada daripada Al-Quran, hadis, nasih, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Begitu juga semua kaedah-kaedah bahasa, nahwu, sorof, balaghah, mantiqi, semua pakai untuk semata-mata mencari jalan ambil faham mana yang paling tepat hukum yang sepatutnya diletak. Itu hukum syarak. Satu lagi hukum yang juga kita dah bicara lepas sekali lalu, hukum adat. Hukum adat ni
hakim dia adalah berulang. Hukum syarak hakim dia Allah, hakiki dengan siapa saya sebut tadi. Hukum adat tak dipanggil adat melainkan benda berulang. Jadi yang memutuskan hukum adat ni adalah pengulangan yang telah berlaku acap kali berulang-ulang. Inilah keputusan dia. Makan banyak kenyang. Kalau malam tutup lampu, bulan tak ada, sumber cahaya tak ada, apa jadi? Gelap. Itu adat lah. Terjun bangunan 40 tingkat, mati. Api panas, mana tahu? Main nak cucuh tengok. Kalau cucuh sejuk, itu nama dia menyalahi adat. Menyalahi adat. Bab hukum adat dia tak ada hukum sunat, haram, makruh, harus, tak ada. Bahkan dia ada hukum wajib, mustahil, harus. Wajib pun dipanggil wajib adat. Masuk wajib adat ni dia mesti jadi macam tu pada kebiasaannya, tetapi boleh berlaku di sebalik. Dia ada keberangkalian berlaku di sebalik. Itu adalah hukum adat. Wajib tu maksudnya api panas. Api wajib panas pada adat, tapi tak mustahil untuk api jadi sejuk. Itulah hukum adat. Itu yang nak faham hukum tu dulu. Dan hukum adat ni boleh berlaku, menyalahi adat ni berlaku ke? Banyak perkara. Bahkan hukum adat ni begitu banyak berlaku, khasnya pada nabi-nabi dan rasul dan orang-orang yang istimewa, para awliya, yang dia menyalahi adat. Bahkan itu adalah dalil untuk menunjukkan benarnya Nabi Rasul, benarnya para awliya ni yang Allah Ta'ala berikan nama mukjizat. Para awliya diberikan dia karamah, karamat. Dan hukum adat ni dia berkait dengan hukum akal yang ke depan, yang memang kita nak bicara ni lah. Yang hukum akal ni dia hakim memutuskan dia, bukan proses berulang. Tapi dia adalah satu proses penaklukan akal. Bahasa mudah dia hakim yang memutuskan dia, akal. Dan akal pula semestinya bila sebut akal mesti akal waras, bukan akal bodoh, akal ta'assub, akal yang dia akal tapi tak berakal sebenarnya, tak berakal. Itu yang definisi akal ni. Dia mesti akalnya akal waras, akal yang telah melalui proses pertimbangan sematang-matangnya, dan sesuatu keputusan yang berlaku dengan hukum akal. Dia ada 3 je, wajib, mustahil, harus. Kalau kata wajib, dia tidak akan berlaku di sebaliknya. Dia tak akan jadi mustahil. Yang mustahil tak akan jadi wajib. Yang harus pun dia tak akan jadi harus. Astagfirullah. Yang harus, dia harus. Dia tak akan jadi wajib. Dia tak akan jadi mustahil. Dia tak akan berlaku di sebalik. Tu hukum akal. Jadi perbezaan hukum akal dan hukum adat, apa dia? Hukum adat ni dia berulang-ulang, tengok acap kali begitu, tapi dia boleh berlaku di sebalik. Yang menyebabkan jadi begitu pasal apa? Pasal proses pengulangan. Dia sistem yang Allah bagi jadi, proses begini, dan dah berulang-ulang macam tu, tapi boleh berlaku di sebalik. Hukum akal lah macam mana? Dia adalah proses yang hakim dia bukan terhenti di atas pengulangan, tapi dia adalah satu keputusan yang dengan pertimbangan sematang-matangnya. Keputusan tu dibuat nanti takkan memungkinkan untuk berlaku di sebalik. Itu hukum akal.
Contoh mudah, walaupun benar itu kita sebut sekali lalu, awal-awal kita bicara nak masuk hukum akal lah itu. Allah. Contoh mudah macam mana? Tongkat jadi ular. Contoh mudah lah. Tongkat ni makhluk tak bernyawa. Kalau tongkat buat pada kayu, kayu ni asal daripada pokok, dia benda hidup, tapi nak jadi tongkat kena kerat dan berpisah daripada pokok yang hidup tu. Bentuk yang dia dengan bentuk satu, pegang dia daripada unsur tumbuhan ataupun daripada unsur logam, buat pada besi, tembaga ke apa ke. Jadi dia bukan benda hidup dengan benda hidup. Proses adat kita dah tengok, benda hidup dia takkan boleh menyawa. Boleh. Dia takkan boleh ada pergerakan sendiri daripada dia, ada pergerakan boleh berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Kita tengok yang berulang macam tu, memang macam tu pun kan? Dan bila dikatakan mukjizat ni, dia adalah perkara yang menyalahi proses tu. Tongkat yang daripada makhluk tak bernyawa boleh berubah jadi ular, kan? Boleh ke berlaku itu? Mungkin, harus pada akal, tapi pada adatnya mustahil. Yang tu hukum adat. Hukum akal macam mana? Hukum akal, antara hukum akal, tak mustahil untuk akal menerima benda yang tak bernyawa jadi bernyawa. Di sebaliknya, benda bernyawa keluar daripada ataupun jadi daripada benda tak bernyawa ni jadi tak bernyawa. Boleh berlaku itu. Berapa banyak manusia yang hidup lepas tu mati. Sebab mati macam-macam lah. Suntik vaksin pun ada yang mati. Kok tu lah. Kena COVID mati. Yang kena suntik vaksin pun mati. Jadi nak kata apa? Ada orang benda hidup boleh jadi mati. Boleh? Boleh jadi? Mungkin, harus, bukan mustahil. Begitu juga ada benda mati yang jadi benda hidup. Apa dia? Benih, benda mati. Benih pokok tu, benih jagung, benih padi. Sebab letak kat air, ada faktor haba, ada cahaya, ada oksigen, macam mana? Mencambah ia. Macam mana dia boleh hidup? Akal mengatakan mungkin. Tengok dari segi adatnya, benda ni bukan benda hidup. Memang dia bukan benda hidup, tapi duk berlaku berulang kali, nampak dia hidup. Jadi akal memungkinkan dia hidup. Sikit nak tunjuk kata keliling kita ni mana yang hukum adat dan hukum akal. Nisbah kata benih tu boleh hidup, harus pada akal untuk akal menerima kata benih asal benda mati dia jadi hidup. Kalau hukum adat macam mana? Dah benih, tak rosak, tak usang, tak dimakan bubuk, apa lagi yang sebut, tak dibakar api, macam mana? Bubuh ya kat tanah, tubuh lah, kena hujan pula, tanah subur pula, macam mana? Wajib tumbuh kan wajib tumbuh tu apa dia? Hukum adat. Hukum adat. Api cucuh terbakar lah, cucuh pula petrol, try tengok, ataupun gas butana, metana, terbakar lah. Yang tu hukum adat. Tapi boleh jadi ke ada gas tapi cucuh tak terbakar, walaupun dia metana, butana ataupun dia minyak petrol, boleh ke? Mungkin atau faktor adat berlaku tak terbakar tu tahu. Jadi semua syarat cukup tapi tak terbakar, boleh ke? Harus, mungkin. Sekali lalu lah sebut antara hukum akal dengan hukum adat. Jadi hukum akal ni satu keputusan pada dia daripada 3 bahagian dia, wajib, mustahil, harus.
memang kita baru nak jumpa ni. Dia takkan berlaku di sebalik. Takkan berlaku di sebalik. Berbanding dengan hukum adat, dia acap kali berlaku gitu, tapi boleh berlaku di sebalik. Satu kita belajar bab akidah ni, kita bukan belajar hukum adat. Kita belajar hukum akal. Mukjizat, hukum akal tu. Adat kalau macam mana? Takkan ular jadi, tongkat jadi ular. Takkan batu boleh keluar unta? Mana ada? Mana ada batu beranak unta? Unta beranak batu? Ada. Tapi ada tak unta keluar pada batu? Kenapa boleh menerima? Akal menerima kepada kalian boleh ada unta keluar daripada batu. Yang ni nak lagi faham proses hukum akal tu. Pasal dalam bab macam ni, kalau orang yang memang tak waras pemikiran dia, dia akan tak menerima hukum akal ni, bahkan hanya berpegang dengan adat. Satu yang saya sebut tadi, kita belajar bab akidah ni, kita nak faham pertambatan hukum akal, itulah yang diiktikad berbanding dengan pertambatan hukum adat. Dengar, penting tu. Dengar sebut. Tak faham hak tu yang kita tak dapat ilmu tauhid tu. Kita tengok, kita ni kalau kita punya proses adat dia, kita ambil yang misal mudah. Kita lapar makan nasi, makan kenyang lah, tambah makan banyak lagi kenyang kan. Memang adatnya macam tu. Tengok dengan proses adat, kita akan iktikad makan kenyang. Jadi macam mana boleh kenyang? Makan. Yang menyebabkan kenyang, makanan. Itulah iktikad dia. Akan iktikad itu, berapa ramai memang manusia iktikad macam tu. Hatta orang Islam sekalipun. Hatta orang duk ulang alik masjid sekalipun. Itulah akidah yang ada. Apa dia? Pasal apa? Pasal apa kenyang? Makan. Dah makan, kenyang. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Macam tu punya akidah tu akidah orang kafir. Kasar sikit orang kafir. Akidah orang kafir. Orang mukmin macam mana? Faham betul-betul la ilaha illallah. Walaupun makan, tengok makan banyak kenyang, itu hukum adat. Makan banyak kenyang, itu hukum adat. Akidah kita macam mana? Yang mengenyangkan, walaupun kita ni lapar ni, makan tu hilang lapar, jadi kenyang. Macam mana? Allah lah yang mengenyangkan aku. La ilaha illallah. Itu hukum akal. Hukum akal tu. Dan hukum akal ni, yang itulah hukum syarak yang datang melalui Nabi Rasul, mengajar kita supaya berakal. Tu. Tu hukum akal. Yang bila orang tak beriman dengan bab macam ni, yang tu hukum tak ada akal. Tak ada akal. Yang tu jadi hukum orang kafir, orang yang istilahnya tertutup daripada pahaman dan i'tiqad ke Allah Ta'ala. Bahkan dia akan beriktikad dan perpahaman kepada makhluk. Tu yang jadi tak beriman tu. Situ lah. Pasal apa? Berpegang dengan makhluk semata-mata. Berpegang dengan zat makhluk semata-mata. Masalah tu dalam bab i'tiqad. Orang yang beriman ni ialah orang yang makhluk, dia akan ambil makhluk, letakkan makhluk pada tempat makhluk. Atas kita bicara ni bab makan macam tu, makhluk atas jalan lapar nak bagi kenyang macam mana, buat sebab makan. Dah makan nasi tak boleh lah 2-3 biji, ambil proses adat. Tapi akidah dan i'tiqad macam mana? Allah, dia yang bagi aku makan, dia lah bagi aku rezeki, dia yang aturkan rezeki aku, dia yang mensediakan semua ni untuk aku. Makanan dia, sayuran dia, sumber-sumber nutrition atas faktor ilmu je tu lah kan. Protein, omega 3 lah, apa benda lah, macam-macam nak sebut, vitamin A, B, B1, B kompleks, macam-macam nama kita nak sebut tak pandai. Siapa sediakan semua tu, walaupun kita tak kenal hasiat-hasiat tu, siapa? Allah. Dia yang jadikan kita, dia yang provide
kepada kita, sediakan kepada kita, dan datangkan bermacam-macam sumber untuk kita peroleh itu. Dan kalau terlajak macam ni jadi macam ni, terlajak macam ni jadi macam ni, terlajak jadi macam ni. Dah ada pula penyembuh dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Proses sabab macam ni, proses adat macam ni. Nak hidup atas jalan atas muka bumi ini zahir macam ni. Tapi nak jadi orang beriman bukan macam tu, batin. Batin apa? Allah, 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 Allah. Tuku akal. Tuku syariat. Tuku akal lu ikut. Akal memang akan mengakui dan mengiktiraf. Apa dia? Makhluk sebenarnya tak boleh memberi apa-apa pada makhluk. Yang tu yang nak bagi jadi orang berakai sungguh-sungguh tu. Itu adalah pelajaran pertama sekali dalam ilmu tauhid. Apa dia? Letakkan makhluk depan makhluk. Allah kedudukan Allah. La ilaha illallah. Yang bersifat uluhiyah ni hanya Allah. Makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali. Itu pelajaran awal-awal sekali tauhid. Pertama sekali buat tauhid, dah mana? InsyaAllah kita jumpa ni wujud. Allah saja wajib wujud. Pakai tu. Dan hukum akal tu menepati pula nas-nas syarak. Itu yang kita belajar ni adalah bab-bab i'tiqad yang memang atas sebutannya dalil-dalil akli. Yang dalil akli ini bertepatan dengan dalil-dalil nakli. Nakli itu sedia maklum Quran hadis. Dan bukan saja Quran hadis, bahkan menepati dengan kaedah-kaedah akal. Satu ulama sebut, kita belajar akidah ni, benda-benda yang telah ittifaq, dipersetujui, ambil pada Quran hadis dan tak bercanggah langsung dengan hukum akli. Atau kita belajar bab-bab i'tiqad ni, kita belajar i'tiqad hanya atas nama sifat 20, dia ialah benda-benda yang kita belajar dalam bab i'tiqad, wajib i'tiqad, bab ketuhanan, bab kerasulan. Yang bertepatan dengan hukum akli itu benda-benda pula hukum hakam yang muhkamat istilahnya, yang muhkam, tepat. Dia tak boleh pergi pada makna lain langsung, mesti tepat faham ni. Perjalanan batin kita, iman kita pada Allah Ta'ala, pada Rasul yang dia akan senarai nanti, insya-Allah kita jumpa, memang betul-betul tepat, absolutely kemas, yakin. Nas Quran hadis sebut macam tu, akli pun sebut macam tu. Kalau tak berpegang dengan betul tu, nanti dia akan berlaku pencanggahan. Berlaku pencanggahan tu siapa? Pasal ada benda yang kita tak ambil faham dengan naklinya, dengan aklinya. Kalau ambil faham betul-betul, memang tak bercanggah. Memang tak bercanggah. Dan ulama telah selesai untuk kita perkara tu. Kita belajar cuma nak bagi hadam elok-elok je. Hadam elok-elok. Jadi asal nak sebut tahu mana? Dah makan minum je. Kalau kita tak belajar betul bab akidah ni, kita bukan gunakan akal yang waras, yang matang untuk kita hidup, yang dengan kita hidup tu sentiasa zikrullah, tauhid ke Allah, walaupun duk makan minum tapi tauhid ke Allah Ta'ala. Tapi kalau tak belajar faham betul-betul hukum akal tu macam mana, duk makan minum, duk kita kafir dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Allah Ta'ala, syirik dengan Allah Ta'ala. Apa masalah dia? Tak kenal hukum akal dengan hukum adat. Itu yang punca dia. Jadi besar pelajaran hukum akal ni. Besar, memang besar. Satu, Allah Ta'ala sangat memuji orang-orang berakal. Allah Ta'ala memuji orang berakal dengan bermacam-macam bahasa sebut dalam Quran. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Ada inna fi sebut dengan inna fi dzalika laayatin liulil nuha, liulil albab. Datang bermacam-macam lafaz untuk memuji orang yang berakal dengan bahasa ulil albab, ulil nuha, qaumi yaqilun. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai akal fikiran yang waras, yang mantap, yang jitu ni, tak menggunakan sewaras-warasnya fikiran untuk
mengiktikadkan, untuk ambil faham la ilaha illallah, yang dia ialah mukamat paling besar sekali yang nak faham dalam perjalanan tauhid, yang daripada dia lah terbit hukum akal tu. Allah Ta'ala akan datang ibarat Quran macam afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Datang ayat-ayat dalam bentuk macam tu, tak berakal ke, tak fikir ke, tak lihat ke, buta ke, tak dengar ke, pekak ke. Itu kot bahasa dia. Pasal apa tu? Pasal ada akal yang tak digunakan dengan sewaras-warasnya. Dan yang paling tak berakal sekali, siapa dia? Kafir, musyrik. Lagi siapa lagi yang tak berakal ni? Golongan sesat, ahli-ahli bid'ah. Antaranya kalau atas kita sebut berakidah ni, faham-faham Islam selewing ni, yang duduk depan kita paling banyak bersepah dalam ni, Wahabi. Wahabi tu sikit awal-awal. Apa dia? Siapa? Dia mahu bukan berakal. Ada bab-bab mereka tak faham langsung perjalanan hukum akal, bahkan di kalangan mereka berapa banyak menafikan sifat 20 yang kita belajar, konon yang kita belajar ni hanya gunakan akal semata-mata. Dia kata kita Jahmiyah lah, apalah, macam-macam lah. Pasal apa? Pasal mereka ni nak tahu macam mana, tak waras dari segi kaedah berfikir mereka untuk memahamkan bab ketuhanan dan bab kerasulan. Memang tak berakal. Mereka sanggup mengiktikad pada Allah Ta'ala atas alasan salafi lah apa macam-macam, sedangkan akidah mereka tak ada kena-mengena sedikit pun dengan akidah yang diajar oleh Nabi SAW dan para sahabat. Atau istilahnya Rasulullah guna ma'ana alaihi wa ashabi, yang itulah datang istilah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tak ikut macam mana jumhur ulama ambil faham daripada nas Al-Quran dan hadis, mutabik dengan akal. Bahkan mereka hanya pakai nas mentah-mentah, pakai zahir ayat, pakai ayat Quran secara literal, terjemah word by word, yang kalau kita bagi mereka beberapa persoalan, mereka tak boleh selesaikan ayat-ayat Quran tu, macam tak berakal. Bahkan memang tak ada akal pun. Sikit contoh itu dah sebut itu. Atas kita sebut ada hukum akal, nak kena bagi faham. Khasnya pada ayat-ayat Quran bab-bab i'tiqad. Atas saya sebut contoh tadi, antara hukum akal dengan hukum adat, makan minum, contoh mudah, ubat-ubatan, contoh mudah sebut. Yang kita mesti berpegang, walaupun kita lapar, walaupun duk makan tu hilang lapar, Allah yang bagi kenyang aku. Tak ada khilaf tu. Tak boleh langsung jatuh i'tiqad pada zat makanan itulah yang mengenyangkan aku. Tak boleh langsung jatuh hati situ. Tapi bukanlah maksudnya tak boleh makan, bukan maksud dia macam tu. Betul, pandang makhluk dengan pandangan dengan kacamata tauhid. Apa dia? Letakkan makhluk atas jalan sebab. Walaupun duk makan tu, tu yang makan bismillah. Makan tu dia yang alhamdulillah allazi dia yang at'amana. Minta pun makan tu supaya hilangkan lapar tu, barik lana fima razaqtana. Walaupun makanan 3 orang, kalau 10 orang, mari 10 orang makan. Siapa? Yang bagi kenyang bukan kapasiti tu. Yang bagi kenyang tu apa? Allah. Sebab kenyang tu apa? Berkat. Barik lana fima razaqtana. Berkatilah. Apa maksud berkat? Walaupun makan sikit, cukup. Pasal apa tu? Pasal kita ada akidah yang bagi kenyang Allah, walaupun makan sikit, cukup. Jangan kata kita 3 orang, beli untuk 3 orang, datang orang keempat, spoil. Siapa? Kita beli untuk 3 orang, main 4 orang pula. Tak. Kita bukan macam tu. Macam mana? Beli kata buat kenduri untuk 40 orang, datang 500 orang. Macam mana? Jamu. Ada petua-petua lah. Jangan buat turun periuk daripada dapur. Cedok je. Bismillah. Selawat banyak-banyak. Awak. Ada petua-petua tu satu hal. Macam mana? Yakin kita. Yang bagi cukup tu apa? Allah.
Boleh jadi tak makanan yang sikit cukup untuk orang ramai. Tu iman. Yang saya sebut mau lama. Itulah iman. Itulah akidah kita. Benda-benda macam ni lah orang yang tak ada akidah dengan Allah dan Rasul, tak faham perjalanan akidah dengan Allah dan Rasul, tak faham hukum akli yang sepatutnya dipegang betul-betul untuk i'tiqadkan Allah lah yang dialah pemberi mudarat dan manfaat makhluk atas jalan sabab, walaupun tengok dengan hukum adat tak munasabah untuk cukup ni. Yang kadang-kadang kita guna tak masuk akal. Ya, yang tu bukan hukum akal, tu hukum adat. Yang tu yang ada orang tak faham tu. Yang tu yang kena mengaji panjang, ngaji lama sikit. Saya selalu sebut itu tak. Ngaji lama sikit. Nak dapat kematangan dan faham betul-betul perjalanan hukum akal, hukum adat tu. Makan masa. Satu kita dengar ramai orang kadang kata tak masuk akal, padahal yang disebut bukan hukum akal, disebut hukum adat. Bayang tengok makanan 40 orang cukup ke untuk 1000 orang? Ada orang tangan ni boleh keluar air, tak masuk akal. Tangan keluar air, keluar peluh boleh. Keluar peluh memang nak tengok keluar peluh. Keluar macam-macam keluar, nitik-nitik. Yang tu ada, tapi keluar macam air paip tu tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, dia tak masuk adat lah tu. Adatnya tak ada lah. Tapi boleh ke jadi, boleh keluar air macam-macam macam tu? Boleh. Apa hukum? Harus akal. Nak sebut harus. Jadi asal nak sebut tu yang bagi faham perjalanan tu elok-elok antara hukum akal, mana hukum akal, hukum adat. Itu ada pelajaran panjang situ. Dan antara perjuangan Nabi-Nabi Rasul, para ulama, para awliya, tutup guru kita, duk ajar kat kita, puas dia ajar kita bab ni. Apa dia? Masuk puas tu apa? Kita pun kadang-kadang satu sudut dengar faham dah, tapi betul-betul nak jatuh dalam hati dengan hukum akal, dengan sewarasnya dan sematangnya, dengan sedarnya kita. Sedar pun bukan sedar hayal bodoh waham tu. Sedar-sedarnya makan ni makan dengan nama Allah. Allah yang bagi rezeki, huwar razzaq, dia yang atur semua, boleh sampai kat kita ni semua dengan pentadbiran dia. La ilaha illahu. Nak makan tu Allahumma barik lana, makan kenyang macam mana? Dia yang at'amana, asyba'ana, wasaqana dan waja'alana minal muslimin. Yang tu kitanya perjalanan tauhid. Macam tu perjalanan agama kita. Cerita apa tu? Hukum akal. Mudah taklah mudahan kita. Pasal apa tu? Itulah antara pelajaran besar. Dan semua Nabi Rasul datang ni nak ajar hukum akal ni. Apa prinsip besar sekali yang dia datang? Mereka datang bawa kita. La ilaha illallah. Itu sepadan akal paling besar sekali. Sekali lagi sebut. Hukum akal tu sepadan besar sekali. Nak pegang tahu mana? La ilaha. Ini kayu ukur akal. Mesti tepat dengan la ilaha illallah. Walaupun mata duk tengok proses berulangan, tengok macam ni, tak tepat dengan la ilaha illallah, betul kan apa yang kita tengok ni. Bahkan walaupun kita duk buat sabab depan mata kita, kita sendiri yang buat sabab tu, akidah macam mana? Allah lah yang buat segala-galanya, walaupun kita yang sebagai pelaksana. Ni yang elok ayat tu. Pasal apa tu? Sepadan kayu ukur betul-betul nak faham hukum akal tu. Dia parameter dia apa? La ilaha illallah. Betul tak Allah yang menghidup dan mematikan misalnya? Betul ke? Kita sembelih. Nak sembelih boleh pakai pen marker ni sembelih? Boleh? Tak masuk akal nak boleh sembelih. Ke ada orang guna gitu kan? Bukan tak masuk akal lah bodoh. Apa dia? Yang ni tak masuk adat kalau ikut macam tu rasa, tapi orang guna banyak macam tu. Tak masuk akal. Ada pula ataupun sembelih tak usah pakai ni. Boleh tak putus? InsyaAllah. Adatnya mustahil. Tak datang syariat macam tu.
Mesti perjalanan syariat betul. Maksud perjalanan sabab mesti betul. Mana boleh pakai tangan? Atau ambil batang, pegang semulai boleh. Ambil kain ni, biiznillah. Ambil ridak semulai boleh. Apa bengap apa? Mana? Ambil pisau, asah. Agak tumpui macam belakang barang tu, ambil grinder tu, pasang tring. Nak peralus lagi kita pasir pula. Asal. Apa tu? Sabab. Pisau pun punya tajam. Bukan kata kayu. Letak macam tu. Puh. Batu orang terbelah. Tuh. Belah. Semulai. Bismillah. Kita yang sebelah tu. Kita yang asah tu. Punyalah tajam tu. Kita yang sepuh besi tu, contoh ni, besi pun nama menata apa nama tuan nenek nama apa tu, ni punyalah dahsyat punya ketajaman ni apa-apa. Kita yang sebelah tu mati ya macam mana? Huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala dialah yang menghidup, dia saja yang berdiri dengan sendirinya. Mati ni siapa? Allah lah yang menghidup dan mematikan. Aku buat sabab mati ya, bukan aku pergi mati. Muka aku bagi potong, biar alat potong ni pisau. Al-Qati' huwa Allah. Macam memang ada akidah macam tu ke sivil? Kenang ilmu ada. Apa yang tak ada? Iman tu tak ada. Akal tu belum waras lagi. Macam apa? Kita punya parameter dengan la ilaha illallah tu belum selesai lagi. Jadi itu yang saja saya kaitkan itu apa? Hukum akal ni saja sebut awal-awal lah, kerana dah hujung baru kita sebut lah. Hukum akal ni parameter besar dia, kayu ukur besar sekali untuk measurement, untuk kita faham hukum akal ni. Di situlah akan hukum keluar. Hukum akal apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besar tu la ilaha illallah tu tahu mana? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Faham betul-betul lah tu, hukum akal kita clear. Hukum akal kita clear. Akal memang akan jadi waras. Kalau ada yang Quran misalnya, pasal la ilaha illallah, dia muhkam. Nak sebut yang tu lah, atau istilah dia muhkam, nas qat'i muhkam, semua Nabi Rasul ajar tu. Dan dia memang tepat sungguh dengan akal. Cuma betul-betulkah berakalnya kita faham la ilaha illallah tu? Satu ulama, macam mana Nabi dan Rasul mereka ni sangat gigih mengajarkan, ambil faham la ilaha illallah. Para ulama, para awliya kita pun sama juga. Mereka sangat gigih untuk memahamkan kita maksud la ilaha illallah. Tapi bab la ilaha illallah ni jangan tak tahu, tambah zaman kita belakang ni macam mana? Dah tak berapa orang dah yang betul-betul faham la ilaha illallah. Apatah lagi betul-betul menghayati, apatah lagi nak hidup dengan sebatinya faham la ilaha illallah tu dalam kehidupan seharian. Ni cerah ni macam mana? La ilaha illallah. Atas jalan sabab macam mana? Matahari. Matahari bagi cerah tak? Kita dengan matahari, siapa lagi hebat? Matahari ke kita? Matahari bukan benda hidup, kita hidup. Kita tak boleh bagi cerah bumi, tapi matahari boleh cerah. Kan dah pelik tu. Kita lagi hebat pada matahari. Matahari bukan benda hidup. Kita yang hidup pun tak boleh mencerahkan matahari, takkan matahari boleh mencerahkan bumi? Betul? Macam mana dia boleh cerah? Ada yang mencerahkan sebenarnya, bukan matahari. Itu sabab untuk menzahirkan pencerahan. Tapi yang mencerahkan sebenarnya siapa? Tu akli. La ilaha illallah. Tu hukum akal. Duk kata ke matahari, duk faham ke matahari, perasankan ke matahari, duk itikad ke matahari, yang tu dipanggil, itu dipanggil hukum adat. Itu hukum adat. Berpegang dengan hukum adat sampai jadi itikad dan iman dia tak tahu cerah siapa? Matahari. Tak ada matahari, gelap lah kita. Atas jalan sabab sebut boleh, tapi kalau itulah itikad, tak ada langsung perasankan ke Allah Ta'ala,
bermasalah. Yang itulah dosa kita harian yang banyak situ. Tamanya dosa banyak, dosa harian. Tak perasankan Allah yang menguruskan segala urusan. Ini dosa harian kita. Dosa yang zahir ni, tengok benda haram, dengar benda haram, pegang benda haram, makan benda haram, tu satu hal. Bahkan kalau kita perhati, tak ada pun dosa buat tu. Sama duduk masjid, duduk surau, PKP tak boleh keluar mana, handset pun tak ada, pun pergi. Contoh gitu lah. Ya, makan pun habis-habis tak ada, rebus kelapa sawit. Kelapa sawit buat, tak ada nak petik buat. Kutik kelapa sawit, jatuh-jatuh tu, rebus. Ya, rebus dengan garam, makan dengan nasi. Sedap, jangan tak tahu. Nanti kita suruh kita punya chef masak. Buat kek pakai kelapa sawit tu, kek pisang tu, kek kelapa sawit. Memang orang tak biasa dah buat. Kita buat cerita biasa, boleh makan tak boleh makan kan. Ada masuk dalam perut kita benda haram ke? Tak pakai baking powder, tak pakai apa-apa bala yang nama ada lemak babi, tak babi tu. Tak ada, pakai kelapa sawit, ke tepung pun tepung gandum, kisah sendiri, tumbuk sendiri, blender, ayak mancung. Pukul telur pun dengan sendiri, telur ayam kampung lah tu, ayam hutan banyak tu, jumpa telur. Contoh saya nak sebut apa, tak ada langsung benda haram, mata, makan, perut, minum apa, tak ada langsung haram, tak ada langsung dosa bab zahir tu, tak ada langsung, tak ada pula ambil harta benda orang apa, tak ada. Tapi ada dosa lagi tak? Dosa apa? Dosa batin, dosa tauhid. Apa dia? Duk berpegang ke makhluk, duk tak rasa langsung, tak sedar langsung ke orang Ta'ala. Kalau bahasa sebut dalam ilmu tauhid ni, hijab langsung ke orang Ta'ala, tak sedar ke orang Ta'ala, tak ada langsung perasankan Allah Ta'ala yang takbir kita, urus kita, tak faham la ilaha illallah. Itulah dosa paling besar kali kita. Apa masalah dia? Tauhid, kayu ukur dia tak ada. Sebab tu jadi akal tak waras. Nisbah pencapaian kita tera tu, walaupun pangkat paling tinggi jadi Perdana Menteri, jadi apa-apa pangkat pasal pemerintah hebat satu dunia sekalipun, macam mana? Yang ni apa? Qaumin la yaqilun, kaum yang tak berakal nama dia. Maksud apa? Tak faham kayu ukur, parameter. Akal ni apa? La ilaha illallah. Kita belajar tauhid tu. Tu ukur akal. Nak tahu ada akal tak ada akal, faham tak la ilaha illallah. Bila Allah ilah, Allah berhajat tak kat kita? Habis kata Allah duk atas, ada akal tak ada akal? Tak ada akal. Boleh jadi kufur akidah macam tu. Pasal apa? Duk i'tiqad kan Allah duk di atas. Subhanallah. Tu orang ada akidah. Orang tak ada akidah, dia hujah cara dia yang sesat, pegang zahir ayat, tak selesaikan dengan muhkamat dia la ilaha illallah. Duk zikir la ilaha illallah tapi Allah duk atas arah. Tak ada akal. Tak ada akal. Duk zikir la ilaha illallah tapi dia kata Allah ada muka ada tangan. Tak ada akal. Tak ada akal. Boleh? Faham saya sebut apa? Pasal apa? Measurement dia la ilaha illallah. Antara makna la ilallah tu banyak orang jumpa apa dia? La mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Jadi Allah mesti dia tak hajat pada satu, dia mesti ghani. Makhluk mesti semua fakir pada Allah Taala. Habis duk faham macam Allah fakir pada satu, Allah berhajat pada aras. Ada orang tak berakal ni kata dia, Allah duduk di aras bukan Allah berhajat pada aras. Ikut dia nak duduk di mana? Tak ada akal, tak ada akal. Kau tak faham la ilaha illallah, tak faham kau akal, tak faham apa yang selayak tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Dengar bunyi macam hebat, selayaknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk di arah yang selayaknya Allah Ta'ala, tapi sebenarnya layakkah Allah duduk di arah? Subhanallah. Dia tak faham kau akal, tak ada akal. Bila tak ada akal tu apa? Weh, bab iman ni jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Itu batal-batal tauhid. Mula-mula saja nak sebut bab tu siapa? Inilah hukum akal yang kita nak belajar dengan pembahagian dia nanti satu hal. Lepas tu apa konten hukum akal tu? Saya nak sebut bagi ni tahu mana? Apa dia punya parameter dia? La ilaha
illallah, tu kayu ukur besar. Kalau tak bisa dengar apa, dengar lah. Tak bisa ambil lah. Kayu ukur besar sekali. Dalam bab kuku akal ni apa? La ilaha illallah. Satu, kita kata parameter besar tu tahu mana? Tongkat boleh jadi ular. La ilaha illallah. Allah hendak boleh ya. Nisbah tongkat jadi ular, Allah hendak boleh ya. Tapi kalau Allah dia buat arah, dia duduk di arah, boleh je. Iya ke? Subhanallah. Itu berkaitan dengan zat dia. Adapun dia buat tongkat jadi ular, itu makhluk dia. Makhluk dia boleh buat apa dia kendaki. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tapi mustahil dia buat sesuatu atas diri dia, untuk diri dia tu ambil sesuatu yang tu memustahilkan keadaan dia sebagai Tuhan. Subhanallah. Yang tu yang bagi faham, bagi jadi kaum yaqilun, akal, kaum yang tafakkarun tu. Sepadan dia punya parameter dia, kayu ukur dia apa dia? La ilaha illallah. Soal tu, pelajaran tu. Satu, kita belajar tauhid, ulama kita ada dedah dengan kita hukum akal tu dulu. Yang dia kata bermula hukum akal tu terbagi pada 3, ada wajib, mustahil, harus. Dah bukan susah pun. Atas kita nak faham disiplin 3 tu mudah je. Saya rasa sekali lalu saya dah bagi pendedahan hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Kita tengok hukum akal ni apa dia. Pertamanya kata dia wajib. Dan wajib di sini atas istilah bukan wajib dengan definisi wajib hukum syarak, buat dapat pahala tinggal berdosa, bukan. Wajib hukum akal dengan makna yang macam ni, barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya. Akal tak boleh nak kata tidak, akal mesti kata ya. Akal memang mengiyakan dia, tu wajib, mesti. Dan dia tak akan berlaku di sebaliknya. Allah mesti ada. Kita bukan mesti ada, kita harus ada. Memang faham tak faham lah tu. Dan macam mana nak faham kita ni, walaupun kita nampak sekeliling kita, kita letakkan kedudukan kita ni, harus ada, mungkin ada. Allah walaupun tak nampak dengan mata, Allah wajib ada, mesti ada, tak mungkin tak ada. Kita ni yang asal dulu tak ada dan akan tak ada. Allah walaupun tak nampak dengan mata, yakinnya memang dia ada. La ilaha illallah. Tu hukum akal. Wajib akli tu. Bab pertama sekali belajar bab sifat 20 tu, wujud. Kita asal tak wujud. Jadi nak faham apa? Wujud ni sah. Allah, kita, semua makhluk ni kedudukan dia makdum, asalnya tak wujud. Apa maksud makdum, tak wujud tu? Mana-mana jaizul wujud, mumkinul wujud. Allah wajibul wujud. Pelajaran pertama sekali, ambil faham apa? La ilaha illallah. Itu dia bagi contoh seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Allah, mana boleh akal menafikan kewujudan dia? Kalau ada golongan-golongan free thinker, apa lagi tu bahasa dia, atheist apa yang tak percaya ke Tuhan, dia kata nature. Persoalan mudah ulama kita ajar apa dia? Who create the nature? Naturally happen like this. Is nature. Who is nature tu? Who make the nature? Who create the nature? Faham aku bahasa mudah itu? Siapa buat nature tu? Air bila panas terperuap jadi awan. Awan nanti terkondensasi membentuk jadi hujan. Itu is nature. Who create nature tu? Who is the creator of the nature tu kan? Siapa yang creator nature tu? Takkan nature happen by itself. Impossible. Okey. Berkait dah lah. Satu atas disiplin kita tengok hukum akal dia. Itu yang atas padan la ilaha illallah, makhluk semua kedudukan asal tak ada. Ni boleh ada ni Allah yang mengadakan kita. Besar sekali apa? Sabit Allah. Allah ni apa? Nama bagi zat. Maksudnya bila Allah sabit zat dia,
Dan bila sabit zat, tentu sabit sifat. Itu pun hukum akal juga. Cuma ada istilah zat, sifat. Akal menerima prinsip. Bila kata nama, mesti ada pemilik nama, mesti ada zat yang akan dirujuk kepadanya, dan setiap zat mesti ada sifat. Itu pun sebenarnya adalah pembahasan hukum akal. Cuma dah jadi istilah zat, sifat, perbuatan. Dah ada zat, ada sifat, nanti ada nama. Lepas tu bila kesempurnaan sifat dengan bernama begini, akan layaklah dia untuk buat perbuatan yang sempurna, yang kita makhluk ni hasil daripada perbuatan dia. La ilaha illallah. Ni semua makhluk ni apa? Ni adalah natijah daripada perbuatan Allah. Walaupun tak nampak Allah, Allah is there. Allah mawjud. La ilaha illallah. Dengan yakinnya. Dan dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Dialah yang takbir aku dan takbir seluruh alam. Awal-awal iman kita mesti ma'rifatullah macam ni. Hukum akal pertama sekali. Apa dia? Arif dengan Allah Ta'ala. Tauhid dengan Allah Ta'ala. Kalau tak boleh faham macam tu, maksudnya belum berakal lagi. Satu, taklif belajar bila? Berakal. Orang kafir kena beriman bila? Bila balik berakal sampai surah Islam. Kita pun nak kena mengaji ni bila? Bila ada akal. Bila budak-budak, dia tak boleh proses lagi. Kebuayaan dia nak proses macam saya sebut ni, zaman kanak-kanak tak boleh lagi. Bahkan kadang dah balik pun belum lagi. Tapi sebenarnya keberangkalian dan keupayaan, apa kita sebut, capability, kebolehan untuk proses tu boleh dah. Cuma belajar tak belajar. Cuma masa dulu belajar tak apa-apa, dah nak mati ni baru belajar. Saya sebut saya lah kan. Macam mana pun kena belajar, muncullah dan belajar kan. Dan nak belajar tu nak faham apa? Nak faham la ilaha illallah ni. Walaupun kita tengok kita, sedar kita Allah yang jadikan kita. Satu suluh je cermin. Allahumma kama hasatta khalqi fa hasin khuluqi. Kita punya perasaan tu ke Allah. Ya Allah, kau yang jadikan aku kau jadikan sebaik-baik makhluk, boleh ada nyawa. Macam mana kau jadikan sempurnanya kejadian aku, kau cantikkan akhlak aku. Ditafsir oleh ulama, apa akhlak tu? Cantikkan iman aku, tauhid aku, kenal aku dengan kau. Suluh cermin, mata tengok diri kita, tapi macam mana? Akal kita mensabitkan Allah yang menjadikan kita. Qaumi yaqilun, ulul albab, ulin nuha, ahli iman, mukmin. Tu akal. Apa? Mensabitkan Allah tu nama. Maksud Allah, zat Allah. Bila zat Allah, sifat Allah. Tu yang dia kata, apa dia perkara wajib akli ni? Zat Allah dan segala sifat kesempurnaan baginya. Tiada terhingga baginya. Dan tiada boleh habis bilangannya. Pasal apa tu? La ilaha illallah. Allah je ilah. Bila dia Tuhan, mesti dia sempurna, so perfect. Dan bila dia perfect, memang sedia kala perfect. Originally perfect. Apa maksud originally? Qadim perfect. Sedia kala perfect. Memang always perfect. Forever perfect. Ever forever. Bila lagi? Qadim, sedia kala lagi. Apa lagi bahasa nak sebut? Tu pun pelajaran asas akidah. Apa dia? Wujud, kidam. Buat tu forever, baqa. Simple punya akidah. Dan nak faham tu macam mana? Jitu sejitu-jitunya la ilaha illallah. Dan yang macam tu, siapa yang bersifat macam tu? Allah, la ilaha illallah. Tak ada siapa dah macam tu melainkan Allah. Kita ni asal tak ada, ni baru ada, nanti akan tak ada. Kita ni asal Adam, ni ada Adam yang hadis, lagi akan menjadi fana. Ni makhluk. Allah tu hukum agak. Allah wujud, kidam, baqa. Tu yang nanti ke depan belajar macam mana? Dah Allah wujud, kidam, baqa. Kita ni asal Adam, hadis, fana. Macam mana Allah Ta'ala dengan kita? Mukhalafah lil hawadis. Jauh beza langsung makhluk dengan Allah Ta'ala. Tak ada langsung ciri persamaan.
Kalau kata ada pun jauhnya bunyi ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Kita ada ni ada yang diadakan. Allah memang ada, sedia ada, hakiki ada. Jauh bumi dengan langit. Macam mana celek dan buta, macam mana terang dan gelap, macam mana hidup dan mati. Dia punya perbezaan tu jauh sangat. Yang mesti makhluk dengan Allah macam mana? Mukhalafah lil hawadis. Allah mesti jauh beza sangat dengan makhluk. Makhluk ni jauh sangat beza dengan Allah Ta'ala. Untuk macam mana nak faham Allah Ta'ala? Takkan ada keupayaan untuk boleh mendapat dan memahami hakiki Allah Ta'ala macam mana. Ada pelajaran nanti jumpa akan datang. Saya nak tunjukkan apa? Nak cerita hukum akal tu yang saya nak sebut. Pertama sekali bab wajib. Jadi wajib tu apa dia? Allah wajib ada, kita ni harus ada. Asal tak ada kita, walaupun Allah tak pernah nampak dengan mata, kita mengiktiraf dan kenal dan faham, waras matang sematang-matangnya Allah memang ada. Dia yang minta bagi ada aku, bagi hidup aku. Alhamdulillah ahyani, dia bagi hidup aku. Mesti sedar tu. Kita punya sedar tu, tahap sedar punya tu. Dia bagi hidup aku. Dan bila sebut dia tu, sabit zat dia dan sabit pada dia sifat dia. Ada pelajaran nanti jumpa depan, insya-Allah. Satu kena belajar juga istilah zat, sifat, asma, apa tu? Ada af'al. Untuk kita ni asar daripada af'al dia. Jumpa nanti pada umur, jumpa insya-Allah. Siapa tak pernah dengar istilah-istilah tu, dengarlah. Pasal itu istilah lah sikit. Pula tu istilah dia Arabic sikit kan. Dah ngaji Quran hadis, bunyi Arabic lah. Tak adalah bunyi orang putih. Awak nak bagi orang putih pun yang simple-simple boleh lah kan. Lebih-lebih ni nak sebut zat. Apa juga orang putih? Orang putih apa zat? Zat juga. Saya pergi ke India pun, geng-geng yang Singapura dia cakap Inggeris kan. Kata we must know about Allah Ta'ala in 4 angles. Zat, sifat, afal, asar. Dia pun sebut orang putih, sebut Arab juga. Nak tak nak kena telan juga istilah Arab. Macam mana kita sebut komputer, hard disk and floppy disk. Tak pakai dah floppy disk. Apa lagi? Microchip. Maka orang putih lagi. Tak sebut orang bahasa Melayu. Sebut pula tertikus, kelakar je. Sebutlah mouse. Sebut tikus-tikus, alamak macam kelakar sikit, tikus-tikus. Ayolah, tahu kalau ada pun tak serupa macam semua orang putih tu. Bagi tertikus satu, tikus. Dia kena proses dulu. Tikus. Mouse ni senang. Buka Shopee pun mouse. Ni nah, dia tak keluar. Dia tak keluar tu. Tak faham suruh sebut apa kan. Shopee pula dah. Nabi kata istilah tu zat, sifat, asma, af'al, ada asar macam tu lah kan. Istilah dia Arabic lah sikit. Nak faham apa tu? Supaya faham la ilaha illallah tu. Tu kuat akli besar sekali. Zat, sifat Allah Ta'ala. Siap? Dan bila kata Allah ni ilah, tentu dia sempurna. So perfect. Berapa banyak sifat perfect dia tak terhingga. Tu 20 tu. Itu sekurang-kurangnya lah bro. Jangan yang tu pun tak tahu. Nak bilang semua tak mampu, tapi jangan sekurang-kurangnya tak tahu. Dan sekurang-kurangnya betul pun rumusan dah disebut oleh para ulama. Ambil seluruh Quran hadis parti dah tu. Yang siapa yang dah belajar atas jalan detail 20, ringkas dia 13. Dengan 13 pun padan dah untuk memahami dengan akal yang sempurna la ilaha illallah. Cukup dah. Ulama dah bagi formula kat kita tu, memang mereka dah lalui, dah makan garam lama dah, dan dihidangkan kat kita tu dah perfect dah. Ya, elok. Nak sebut elok. Ada orang kata cukup dah belajar dengan qul huwallahu ahad. Tak cukup lagi. Banyak lagi benda nak sebut. Bila sebut qul huwallahu ahad tu, besar dia la ilaha illallah, pendek padat. Apa dia dalam la ilaha illallah tu? Yang kita belajar ni paku iman dan simpulan iman. Dia ada simpulan tu. Apa yang tersimpul dalam la ilaha illallah tu? Antaranya wujud, qidam, baqa. Bahasa ringkas dia
jumpa di belakang lah, nak sebut awal lagi banyak sangat kan. InsyaAllah jumpa kesimpulan dia macam mana. Ada kelapangan kita sebut sambil-sambil tu dalam belajar kita sebut nanti, insyaAllah. Baik, itu wajib. Yang keduanya mustahil. Masuk makna mustahil apa? Barang yang tiada terima oleh akal akan adanya. Akal tak boleh kata dia ada, bahkan mana mungkin macam tu. Yang ni pun sempadan dia. Apa dia nak faham mustahil ni? La ilaha illallah. Kenapa kita kata mustahil Allah ada di arah? Mustahil. Pasal apa? Arah makhluk. Allah yang buat aras. Takkan dia ambil benefit, ambil manfaat daripada makhluk dia. Subhanallah. Sebelum ada arah, Allah dah memang ada. Allah ada bukan bertempat. Tempat ni makhluk dia. Dia memang ada. Dan ada dia tak kita bicara ada di mana. Dia memang ada. Dan bila dia buat makhluk, tak bicara kita di dalam makhluk ke, luar makhluk ke, dalam arah ke, luar arah ke, atas arah ke. Subhanallah. Itu kalau ayat Quran mesti dipaham dengan sempadan akal dia. La ilaha illallah. Ni muhkam dia. Ni hukum akal dia. Ni sempadan asal dia. La ilaha illallah. Halo. Ya, la ilaha. Mudah orang taklah faham dengan kita prinsip la ilaha illallah tu. Jadi antara mustahil ni apa? Ada syarik baginya, sekutu baginya. Kita kalau belajar tauhid betul-betul, sekutu ni tak usah kata jauh-jauh berhala tokong apa, tak payah. Kita duk rasa kita ada, tak rasa Allah ada, tak rasa Allah mengadakan kita, tu pun syirik lah. Mengapa? Syirik ni maksudnya mengisbatkan ada Allah dan ada kita. Syirik. Duk letak ada kita sama taraf. Kita tak sebut sama taraf tu, tapi perasaan ni, yakin kita, sedar kita, perasaan ke kita dengan ke Allah ni, perasaankan ke kita lagi kuat daripada perasaankan ke Allah Ta'ala. Walaupun perasaankan ke Allah Ta'ala, tapi perasaankan ke kita, perasaan ke Allah pun perasaan ke kita ke pun ke kita. Dan tak faham apa sepatutnya kena perasan ke Allah Ta'ala. Ya Allah memang dia ada, dialah jadi yang kita. Tak faham perasaan, tak perasan kan macam tu, syirik. Tak perasan ke Allah Ta'ala sama sekali, kufur. Mustahil Allah Ta'ala tak ada. Mustahil kita lagi kuat ada daripada Allah Ta'ala. Mustahil. Kita dengan mulut memang tak sebut. Sebab tu nisbah bicara mulut tu hal, kita kena bagi dapat sampai dengan hati sanubari, cerah secerah-cerahnya dengan akal. Apa dia? Allah lah yang memang ada. Ni dia yang bagi ada aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu teori. Teori itulah yang kita nak praktik supaya masuklah hati. La ilaha illallah. Cuba belajar sebut la ilaha illallah tu dengan sempurna akal, faham apa yang akal kita nak isbatkan Allah Ta'ala tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab teori dia dan nak bawa faham Allah, dialah Allah, dialah ada, wajib ada. Makhluk ni asal tak ada, dia bagi ada kita. Dia sempurna, kita semua makhluk tak sempurna. Semua makhluk berhajat pada dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi akal tu akal, sepadan akal tu. Dia semua Nabi datang mula-mula apa dia? La ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Cuma kita belajar, orang kata apa, belajar dengan format kita ni, kalau tak belajar dengan guru yang sempurna, kita rasa kita faham la ilaha illallah sekali lalu bodoh-bodoh macam duk faham lah ni lah. Kita rasa macam nak belajar apa lagi, la ilaha illallah ni aku dah faham dah, Allah ni Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Kalau takat macam tu je faham la ilaha illallah,
Tak payah perlu 23 tahun Rasulullah nak ajar tauhid, nak ajar syariat, nak ajar Islam, tak payah 23 tahun. Apa dia? Sehari cukup lah. Pagi ni jadi Rasul, jangan? La ilaha illallah, Allah aja Tuhan, jangan? Esok wafat. Siapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Macam tu ke? Asal mudah gitu. Nabi Muhammad saja ke macam tu? Qad khalas min qablihi rusul. Apa ramai rasul-rasul sebelum dia. Bahkan atas pangkat kesabaran tahap dia, nama ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nak tunjuk apa? Kan senang. Itu Nabi-Nabi Rasul, tutup guru para ulama kita macam mana? Sama je prinsip dia. Cuma kita yang bengap ni, kita rasa macam kita ni dah sempurna, dah faham. Itu masalah kita. Antara zaman kita lah ni, kalau atas nak sebut bahasa fitnah kita akhir zaman ni apa? Kita jahil tapi kita rasa kita arif dan alim. Itu masalah. Kita tak faham pun iman, tapi kita mengaku kita dakwa kita beriman. Allah, saya tak boleh sebut banyak tu sebab saya. Siapa sebab? Kena atas kepala saya sendiri. Itu yang ilmu teori belajar tu hal. Untuk nak buat apa? Nak zikir pula, latih tubi untuk betul-betul faham akal dengan sempurna. La ilaha illallah ni. Nak faham memang sabit zat Allah, sifat Allah, sabit asma Allah tu salah satu asma dia. Sabit dengan tu ada kesempurnaan perbuatan yang dia buat. Kita ni semua natijah daripada perbuatan dia yang sempurna, yang memahamkan sifat dia yang sempurna, memahamkan zat dia yang sempurna. Satu nama-nama dia sempurna. Jadi mustahil bagi ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu mustahil. Siap. Kira tu. Saja saya kaitkan dengan la ilallah tu memang atas bab kita nak belajar pun. Pasal kata kunci dia nanti belakang ni kesimpulan iman apa? La ilaha illallah tu. Measurement kayu ukur atau parameter nak ukur kita punya akal tu la ilaha illallah. Selagi tak faham betul-betul la ilaha illallah, belum akal. Belum matang. Siapa tak boleh beriman memang hukum tak ada akal. Kalau iman pun iman bodoh-bodoh belum sempurna akal. Orang sempurna akal ni macam mana? Orang yang sentiasa isbatkan Allah sebagai ilah dan sentiasa isbatkan kita ni makhluk sentiasa berhajat pada Allah. Makhluk tak boleh tunaikan hajat makhluk tak boleh buat apa-apa pada makhluk hanya just proses sabab musabab. Hukum irtibatun adiyun saja, hukum perdamatan adat. Lapuk makan, jaga minum, tak sehat apa cari ubat. Sehat Allah, yang bagi sembuh Allah, yang sediakan ubat Allah, menjadikan ubat Allah, bagi ilham ubat Allah. Akidah mudah ni faham kita. Amin. Lagi dua kurang akal, tiga harus. Apa maksud harus? Harus ni barang yang sah boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya. Umum harus ni paling besar apa dia? Makhluk ni umum makhluk harus. Tentu atas nama umum makhluk, mumkinul wujud, jaizul wujud. Makhluk saja sebut awal tu. Yang wajib apa? Allah nama, zat Allah, sifat Allah, asma Allah, tentulah melayakkan af'alullah. Itu Allah wajib. Kita harus. Makhluk semua harus. Mana kayu ukur dia? La ilaha illallah. Tu arash mungkin, arash jaiz, arash makhluk. Allah jadikan arash. Allah Rabbul Arsh, dia yang tadbir arash. Mesti kayu ukur dia la ilaha illallah. Itu teras dia, parameter dia, muhkam dia. Kalau Ar-Rahman alal arsy istawa, apa maksud istawa? Ala tu mana ala apa?
Adakah ala dengan mana makaniyah ataupun ala makanah? Itu istilah. Belajar nahwu jumpa. Ala isti'la ke istilah? Mustahil ala dengan mana atas pada Allah Ta'ala. Kalau Ar-Rahman al-Arsy istawa, kalau mana ala, mana fauqiyah, mana makaniyah dengan mana tempat, subhanallah. Untuk Allah, ala dengan mana makanah, dengan mana pangkat. Atas arah maksudnya teratas pada arah. Nak banding Allah dengan arah, Allah di atas arah. Apa maksud atas? Tinggi kedudukan dia. Mustahil dengan mana pihak. Apa kayu ukur dia? La ilaha illallah. Pasal apa? Arash makhluk. Akhlak arash makhluk. Dia makhluk tak sempurna. Makhluk mumkinul wujud. Makhluk jaizul wujud. Asal arash tak wujud. Allah dia khaliqul arash. Dia rabbul arash. Bukan sakinul arsh. Dia bukan Tuhan yang duduk di arash. Subhanallah. Apa kayu ukur dia? La ilaha illallah. Simple dia. Saja nak sebut itu pasal apa? Antara kelahi besar kita akidah kelahi Wahabi Zaman lah ni kalau sebut Pak Wahab punya pahaman tu, yang kata orang awam, ustaz-ustaz pun ramai faham je tu. Ustaz pula bukan ustaz biasa, ustaz PhD. Ustaz ahli majlis fatwa. Ustaz yang jadi mufti. Jadi public figure pula tu. Fahamnya tu. Yang kita tak ada apa-apa ni pun subhanallah, mustahil Allah Ta'ala duduk atas arah. Akidah betul tu yang tak semestinya jadi mufti lah ni boleh selamat. Fitnah kita zaman lah ni sama macam tu Belum tentu jadi mufti jadi selamat. Dia kata jadi mufti tak selamat, jadi orang awam jadi selamat. Dia orang awam pun kau mengaji kat siapa? Kena tengok. Tambah pula mufti atas tujuan apa? Apa tujuan dia ambil PhD? Tujuan memang nak jadi mufti. Sesat awal lagi. Padahal lah sesat. Memang matlamat keduniaan awal lah. Saja sikit sana sebut kat sana kan. Satu, mufti belum jamin keselamatan, kebahagiaan, keimanan belum tentu. Belum tentu. Bahkan mereka itulah yang banyak bertikai para ulama kata dia. Ulama pun tak maksum. Ulama bukan maksum, yang maksum Nabi Rasul. Jadi ulama boleh buat salah. Kalau ulama boleh buat salah, ulama mujtahidin, imam mazhab boleh buat salah, kau mufti Mangku Ayun lagilah boleh macam-macam salah. Ya. Ada orang tu yang ajar benda macam tu. Sikit sana. Saya tak boleh saya sebut macam tu, ibarat sikit lah. Jadi asal nak sebut apa? Benda harus ni makhluk. Siap. Yang ada pada makhluk tu yang harus. Tu yang macam mana boleh tongkat boleh jadi ular? Makhluk. Kita ni lepas hidup ni mati atau mati, orang tak lagi hidup balik. Makhluk. Harus. Kita dulu tak ada, macam mana boleh ada? Makhluk. Harus. Mungkin. Harus. Orang Ta'ala nak balas kita dalam syurga neraka. Mungkin. Harus. Memang senang. Tapi belajar daripada guru betul memang senang. Belajar daripada guru betul memang senang. Belajar dengan Wahabi susah. Sesat pula tu. Sikit bunyi bahasa kita. Cuma contoh dia bagi. Jadi benda yang boleh terima ada dan tiada tu yang bahasanya makhluk. Dia mungkinul wujud, jaizul wujud. Seperti bergerak atau diam. Contoh dia bagi gerak dengan diam lah. Kita ni boleh jadi gerak, boleh jadi diam, betul? Pasal apa? Makhluk, harus. Bahkan gerak diam tu tuan. Sebenarnya apa? Semua makhluk ni dalam keadaan bergerak. Tak ada makhluk yang pegun. Semua makhluk dalam keadaan mutaharrik. Cakrawala, bumi, galaksi, bima, sakti, macam tu lah istilah kita kan. All the Milky Ways, ya, Milky Ways tu, macam mana? Semua dalam keadaan bergerak. Masjid ni pun bergerak. Bukanlah berjalan berlari tu. Masa duduk atas bumi, bumi bergerak. Bila bumi bergerak, apa atas dia bergerak tak? Kita je tak perasan bergerak. Sebenarnya bergerak. Tapi bergerak tak bergerak macam mana? Matahari pun bergerak. Wasyamsu tajri. Apa panduan dia? Makhluk. Harus. Kalau orang Ta'ala nak pegun dengan semua berhenti macam mana? Harus.
Pasal apa harus? Makhluk. Faham makhluk juga. Makhluk mungkin. Yang wajib siapa? Allah. Allah dengan segala sifat kesempurnaan Allah, nama Allah, sifat Allah, fa'alullah, asma Allah, wajib. Yang mungkin ni apa? Makhluk. Mustahil apa? Apa tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Oh, itu mustahil. Contoh dia bagi gerak diam, cukup? Tak payah bahas panjang lah tu. Gerak atau diam bagi jirim dengan tentu. Dengan tentu, gerak harus, diam harus. Adapun bergerak atau diam bagi jirim, keberangkalian untuk gerak atau diam wajib mesti salah satu. Kata dia, adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu salah satunya, maka iaitu wajib bukan harus. Siap. Yang tu pun kalau bahasa panjang juga, tapi kadang-kadang jauh sangat bicara pun ada orang tak faham juga. Pasal saya ngaji, pasal prinsip ngaji ni guru pun macam-macam style. Ambil cara guru paling mudah kali apa dia. Prinsip penting apa dia? Dengan kita belajar ni kita faham hukum akal. Dengan tu mengenal Allah Ta'ala, kita jadi berakal. Apa dia harus? Makhluk. Siap. Makhluk harus. Kata nama makhluk harus. Bahasa mudahnya tu. Kalau nak detail satu-satu boleh, tapi bahasa mudah untuk kita supaya orang kata apa? Very light knowledge. Senang je nak faham. Makhluk harus. Allah wajib. Siap. Tak layak pada Allah, itu mustahil. Allah kurang, mustahil. Allah ambil manfaat pada makhluk, mustahil. Allah lupa makhluk, mustahil. Senang je. Senang je. Memang pelajaran tauhid faham betul-betul senang sangat. Senang sangat. Mudah Allah Ta'ala bagi kita memang dapat senang. Sentiasa boleh tauhid Allah Ta'ala dengan senangnya. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya dan terbahagi wajib akli itu pada dua bahagi. Situ dulu. InsyaAllah kita nak masuk ni. Dah disebut 3 wajib mustahil harus. Dia nak detailkan wajib dan mustahil itu, pembahagian-pembahagian dia dan pendetailan dia. InsyaAllah jumpa kemudian. Soal kalau ada. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.